wafatan ibunya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, Nabi SAW selalu ketika itu dirawat ataupun diuruskan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Maka melihat keadaan Rasulullah yang begitu sakit, maka Sayyidatina Fatimah mengeluarkan satu perkataan yang menyebutkan wa karbah, mengatakan aduhai sakitnya. Yalah, kalau orang yang kita sayang, kita tengok dia sakit, kita yang tengok ni pun seolah-olah merasa kesakitan itu. Bahkan kadang-kadang ada lagi yang disebutkan, kita kalau boleh janganlah sampai dia yang sakit, biar kita merasakan kesakitan itu, kerana kecintaan, kerana kasih sayang yang begitu tinggi. Maka keluarlah perkataan itu daripada mulut Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, mengatakan wa karbah, aduhai sakitnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika mana melihat perkataan yang keluar daripada mulut Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, maka Rasulullah membalas dengan mengatakan, tidak ada sakit lagi untuk ayahmu selepas hari ini. Mengatakan, wahai Fatimah, tak perlulah kamu kata demikian, tak perlulah kamu nak rasa susah, kerana selepas ini tak ada lagi kesakitan yang akan dihadapi oleh ayahmu. Apa maksudnya? Difahamilah pada waktu itu bahawa itu adalah merupakan daripada saat-saat dan detik-detik yang terakhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nanti ketika mana meninggal dah tak ada lagi kesakitan sakarat. Dan juga dengan simbolik juga untuk memahami bahawa setelah meninggal ataupun setelah wafat adalah merupakan kerehatan, khususnya kepada para nabi, para rasul, para as-salihin. Setelah ketika dalam kehidupan di dunia ini mereka berpenat lelah di dalam menyampaikan risalah, berdakwah, mengajar, mendidik dan juga beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang disebutkan kesakitan selepas hari ini, wahai Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyambung dengan mengatakan, sesungguhnya maut sudah menghampiri ayahmu, tidak seorang pun yang dapat lari daripadanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, siapa pun pasti akan merasai mati. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, sesungguhnya kematian yang kamu cuba untuk lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan tetap menemui kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat yang Nabi sebutkan, bahawa tidak seorang pun dapat lari daripada kematian itu. Kemudian Nabi mengatakan, pertemuan dengan maut itu adalah pasti. Yang disebutkan dengan kematian itu adalah pasti, dan juga ianya adalah pasti terjadi sehingga hari kiamat. Kematian itu akan terus berlaku. Pada setiap hari ada saja orang yang akan meninggal dan orang yang mati, dan ianya akan berterusan sampailah penghabisan daripadanya, semuanya akan mati, iaitu pada hari kiamat. Bahkan maksud juga dari perkataan Nabi itu disebutkan adalah kematian itu sendiri adalah kiamat. Kerana di dalam riwayat daripada Ibnu Abi Dunya disebutkan bahawa al-mautu qiyamah, kematian atau pertemuan dengan maut itu adalah suatu kiamat. Maka barang siapa yang meninggal, maka telah terjadi kiamat kepada dirinya. Bukan kiamat yang besar tu, tapi bagi orang yang meninggal ni sebenarnya sudah pun berlaku kiamat kepadanya, kerana dia telah berpindah daripada alam dunia, alam amal, kepada alam akhirat, alam barzakh, yang mana ianya adalah alam untuk dibalas dan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah yang dihadapi di penghujung, hampir penghujung umur Nabi SAW. Belum lagi, sebab nanti kita akan ceritakan rentetannya.
Maknanya Rasulullah panggil Sayyidah Fatimah. Kemudian nanti dalam riwayat disebutkan setelah itu, setelah Fatimah pun keluar, Nabi SAW panggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, disampaikan pesanan oleh Nabi SAW, dan Nabi SAW juga sempat berpesan kepada umat sebelum ketika itu Nabi dalam keadaan yang menghadapi sakaratul maut di atas riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang berlaku di pagi 12 Rabiul Awal, hari kewafatan Nabi SAW. Dan juga di dalam riwayat yang disebutkan, Sayyidina Fatimah sendiri cerita dan juga dilihat oleh Sayyidina Aisyah pada waktu itu, ketika dalam keadaan inilah Rasulullah SAW sempat pada waktu ketika mana Sayyidina Fatimah menyebutkan alangkah kesian, alangkah sakitnya. Kemudian Rasulullah sebutkan perkataan tadi, dan Rasulullah SAW minta supaya Sayyidina Fatimah dekatkan telinganya ke mulut baginda Rasulullah untuk Rasulullah berbisik kepadanya. Yang pada waktu itulah Sayyidina Aisyah ketika meriwayatkan melihat pada waktu ketika mana Rasulullah berbisik, pada awalnya Sayyidina Fatimah menangis, kemudian setelah itu dilihat pula Sayyidina Fatimah tersenyum ataupun ketawa gembira. Maka setelah ditanya kepada Sayyidina Fatimah, serta Fatimah mengatakan, aku tidak akan menceritakan rahasia yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada aku selagi Rasulullah masih hidup. Dan setelah kewafatan Nabi, barulah Sayyidah Fatimah bercerita mengatakan, ketika Nabi SAW berbisik kepada aku yang pertama yang menyebabkan aku menangis, kan Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya sebentar lagi ayahmu akan meninggal dunia. Maka aku menangis kerana aku akan berpisah dengan ayahku yang tercinta, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu Nabi SAW berbisik pula kepada aku mengatakan bahawa sesungguhnya keluargaku yang pertama yang akan menyusul kepada aku adalah engkau, wahai Fatimah. Maka itu adalah satu kabar gembira kepada aku, kata Fatimah, kerana ketika setelah aku nanti meninggal dunia, aku pasti insya-Allah akan dikumpulkan bersama dengan ayahku, iaitu aku akan dapat menyusul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah yang detik-detik yang hampir terakhir keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat pada hadis yang ini menyebutkan tentang, yang pertama sekali adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang di akhir-akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dekat dengan keluarganya, dan juga mengambil satu pendekatan untuk kita panggil sedikit menenangkan kepada ahli keluarga, kerana biasanya ahli keluarga lah yang pasti akan lebih terkesan dengan kehilangan daripada anggota keluarganya. Maka Nabi SAW pada waktu itu mengambil peluang untuk memanggil kepada keluarga yang terdekat, di antaranya anaknya yang tercinta Sayyidatina Fatimah, dan menenangkan kepada beliau dan memberikan satu bisyarah, satu berita gembira kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu disebutkan dalam riwayat memanggil Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunya yang dikasihi, dan Nabi sempat berpesan kepada keduanya. Kemudian Nabi SAW sempat menyampaikan pesanan kepada umat. Barulah setelah itu Nabi SAW yang dilihat begitu lemah, dan akhirnya Nabi SAW berbaring di atas riba Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian akhirnya menghembus nafas yang terakhir di atas ribaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini nanti kita akan rangkumkan pada sudut yang kedua nanti insya-Allah, daripada awal sampai akhir, sedikit peluang tu yang kita akan ambil. Baik. Jadi apabila kita sebutkan tadi juga untuk memberitahu kepada kita bahawa sakaratul maut ini akan dihadapi oleh siapa saja. Ya Faiz, kalau kita tengok, maknanya kalau Nabi SAW sebut, dan keadaan Nabi itu bukan hanya Nabi sebut dia merasa sakit, tapi dapat dilihat. Kesakitan itu dapat dilihat oleh mereka yang melihat kepada Nabi. Kalau kita tengok, Sayyidatina Fatimah sendiri dapat lihat, Sayyidatina Aisyah sendiri pernah menceritakan. Begitulah orang-orang yang dekat pernah menziarahi Nabi, pernah melihat bagaimana Nabi SAW menanggung kesakitan itu. Seperti mana kita sebut, bukan
bermakna orang yang sakit ketika meninggal itu adalah petanda bahawa dia mati yang tak baik. Tidak, Rasulullah sendiri merasa menanggung sakaratul maut yang ianya merupakan janji yang pasti akan dihadapi oleh siapa saja. Akan tetapi Nabi SAW kita sebutkan menanggung keadaan itu adalah untuk ditinggikan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW beritahu kepada kita sebagai ingatan bahawa kita semua akan menghadapi yang namanya yaumul qiyamah. Tapi bukanlah yang sepatutnya kita fikir bila kiamat yang besar itu akan berlaku, kerana itu adalah rahasia Allah. Tapi yang kita perlu untuk bimbang, yang Nabi suruh kita ingat tentang kiamat yang kita semua akan hadapi sebelum kiamat yang besar itu adalah kematian. Kerana Nabi mengatakan al-mautu qiyamah, kerana sesungguhnya kematian itu adalah kiamat kepada orang yang mati itu, kerana dia sudah berpindah daripada alam dunia ini kepada alam akhirat. Jadi inilah yang maksudnya, apa sebab Nabi sebut begitu, supaya kita bersedia untuk menghadapi kiamat kita semua. Apa kiamat kita? Iaitu al-maut, kematian yang datang kepada kita apabila sampai waktunya. Bila waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. Bukan hanya bila, bahkan bi'ayyi ardin tamut, Allah sebut dalam Quran. Bukan hanya waktu dia tak tahu, tempat dia meninggal pun dia tak akan tahu. Menjadi rahasia Allah. Jadi apa yang kita nak kena buat? Bukan kita nak kena tanya bila, cari kaji bila, hitung tempat mana. Bukan. Tetapi adalah bersedia sentiasa untuk menghadapi kematian itu pada bila-bila masa, menjadi orang yang bijak, iaitu orang yang sentiasa bermuhasabah, memperbetul amal dan bersedia untuk buat amalan setelah kematiannya. Para pendengar Zul Aikim rahmati oleh Allah, jadi kita pergi ke hadis yang terakhir daripada bab ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihimal jannah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, faman kana lahu faratun min ummatik? Qala wa man kana lahu faratun min ya muwafaqah? Qalat faman lam yakul lahu faratun min ummatik? Qala fa ana faratun li ummati la yusabu bimisli. Kena Abbas ni dah cerita sebab apa hadis ni diletakkan dalam bab ini untuk beritahu, ya betul, tidak ada sesuatu yang lebih besar dari musibahnya berbanding daripada kewafatan Nabi SAW. Kehilangan Rasulullah SAW daripada kehidupan ini adalah merupakan satu musibah yang paling besar yang tak pernah dihadapi oleh siapa pun. Kerana tidak ada sesuatu yang lebih dikasihi, dicintai dan yang disebut sebagai rahmatan lil alamin, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW ni sentiasa mengajarkan kepada kita supaya ketika menghadapi musibah ini adalah ridha, bersabar dan ridha. Jadi kalau kita menghadapi daripada musibah, ujian semacam sekarang ni lah ya Faiz, kita hadapi daripada virus COVID-19 ni, apa sikap kita sebagai orang beriman? Kita kena bersabar dan ridha. Maksud bersabar di sini maksudnya kita sabar, kena faham juga, bukan sabar tu maknanya kita dan ridha ni maknanya kita tak ikut SOP, kita buat suka-suka kita, bukan. Sabar dengan keadaan yang telah diberikan garis panduan, iaitu kita sabar menghadapinya dan juga kita ridha bahawa ini adalah merupakan ujian dan musibah dari yang ditimpakan kepada kita, dan kita hadapi dia dengan keadaan yang telah pun diajarkan dan dianjurkan di dalam syariat ini. Maka Nabi SAW selalu memberikan kepada kita satu panduan. Maka hadis ini sebagai satu panduan. Nabi SAW cerita, dia kata, siapa antara umatku yang memiliki dua farat, iaitu maksudnya dua anak kecil yang meninggal di waktu kecil. Siapa yang dianya ada anak yang meninggal di waktu kecil, dua orang,
Belum sempat nak besar dah meninggal dah. Ataupun disebutkan maksudnya anak yang meninggal sebelum ayah dan ibu dia. Jadi yalah, ini pun Masya Allah, anak ni sangat dikasihi ya. Dan anak ini adalah satu yang disebut sebagai penghibur, yang sangat dikasihi. Tiba-tiba kalau anak tu meninggal, bayangkan perasaan ibu dan ayah. Maka Nabi kata, kalau ada orang yang dia kehilangan anak dia sebelum dia meninggal, anak dia meninggal dulu pada dua orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan orang itu ke dalam syurga kerana perantaraan kedua anak-anak itu. Disebut sebagai furat. Kan kalau kita tengok, sebab tu kalau kita solat jenazah kepada anak kecil yang meninggal, maka kita biasanya antara doanya, Allahumma ja'alu furatan li abawaihi, ya Allah jadikan dia sebagai taruhan kepada kedua ibu bapa dia. Maksudnya anak ni disebutkan nanti akan pergi dulu, dan kalau dia masih kecil belum balik, dia seolah-olah akan menyiapkan hajat orang tua di syurga. Macam tu. Jadi maknanya walaupun kita sedih kehilangan anak, dengan hadis ini kita faham bahawa walaupun mereka telah meninggal dunia, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan kepada ibu dan ayah dia. Kebaikan tak? Kebaikan lah kalau sekiranya mereka itu Nabi sebut sebagai perantara ataupun taruhan kepada simpanan untuk ibu dan ayah dia. Masya Allah. Tapi dengan syarat dia hadapi itu dengan sabar dan rida. Sebab itu dalam hadis yang lain disebutkan, kalau ibu ayah ni kehilangan anak kemudian dia rida, maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh untuk dicatatkan baginya itu sebagai orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tapi dengan syarat itu, ya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha ni, dia ketika dengar dua orang, dia pun ambil peluang. Dia tahu bahawa Nabi SAW ini orang ni adalah orang yang sangat mulia dan baik, dan pastilah Rasulullah SAW sentiasa nak berikan kebaikan yang terbesar kepada umat. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun tanya, bagaimana pula dengan umatmu yang punya seorang furat saja? Maknanya seorang dia yang meninggal, bukan dua orang. Tadi kalau kamu kata dua orang, ni seorang. Jadi Nabi SAW menjawab. Nabi kata, begitu juga dengan umatku yang memiliki seorang farat. Masya Allah. Jadi sebenarnya asalnya Nabi kata dua orang. Tapi kerana Aisyah pandai-pandai tanya, maka Alhamdulillah kita dapat kelebihan. Umat Nabi Muhammad dapat kelebihan. Walaupun seorang meninggal pun, dia akan jadi farat juga, ataupun jadi simpanan juga, taruhan kepada ibu dan ayah dia. Tapi Nabi kata wahai muwafaqah. Maksudnya wahai muwafaqah di sini Nabi maksudkan adalah orang yang idea yang bernas, wahai orang yang pandai ambil kesempatan ni. Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita ni sebenarnya kena terima kasih banyak-banyak pada sahabat, di antaranya Siti Aisyah. Kan dengan sebab dia tanya ni, maka kita dapat janji yang besar. Asalnya dua, tapi jadilah seorang pun. Bagi orang yang kehilangan anak dia seorang pun, maka dia tetap juga anak itu menjadi taruhan dia nanti di akhirat, iaitu besarlah peluang dia untuk dapat syafaat daripada anaknya nanti di akhirat. Tapi Aisyah tak berhenti dekat situ. Aisyah tahu, khususnya Aisyah sendiri pun kan tidak mempunyai anak. Maka Aisyah, bagaimana pula kalau orang yang tak mempunyai farat, yang tak mempunyai anak? Jadi ialah mereka, ataupun yang tak meninggal di waktu kecil anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, aku adalah farat untuk umatku. Masya Allah. Aku yang akan jadi taruhan dia, aku yang akan beri syafaat. Maka inilah bagaimana menunjukkan cinta kasih Nabi SAW kepada umat. Nabi tidak akan pernah membiarkan umatnya, bahkan apatah lagi di akhirat, ketika mana umat atau manusia dalam keadaan bingung, dalam keadaan sendirian. Apa maksud sendirian? Pada waktu itu semua akan lari daripada orang. Semua tak nak mahu untuk bertanggungjawab di antara satu dengan yang lain. Tetapi yang akan membela adalah satu insan yang mulia, namanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Jadi sebab tu Nabi SAW sebutkan untuk beritahu juga bahawa satu hari nanti aku akan wafat, aku akan meninggal. Betul, itu
adalah musibah. Sebab tu Nabi kata di akhir tu mereka tidak akan ditimpa musibah yang lebih dahsyat seperti kewafatanku, kata Nabi SAW. Maknanya Nabi kata kalau kehilangan 2 orang anak, dahsyat dah hadapi dia, maka tapi dia sabar, dia rida, dia akan dapat sebagai satu taruhan dia nanti di akhirat. Kalau seorang meninggal pun dia tetap juga akan terkesan dengan hentakan yang besar dari musibah yang menimpa, tapi dia sabar, dia rida, orang anak dia akan jadi taruhan dia, syafaat dia di akhirat. Tapi kalau dia tak ada anak, aku akan jadi syafaat dia, aku akan jadi taruhan dia. Tetapi berbanding daripada banding daripada apa pun yang kehilangan seseorang itu, tidak akan dianya menghadapi daripada musibah yang lebih besar daripada kewafatanku, kata Nabi SAW, memahami bahawa orang yang sangat cinta kasih, mengimani kepada Nabi SAW pasti akan terkesan besar dan juga akan benar-benar terkesan seperti mana yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Nabi kata, aku tetap akan sentiasa berusaha untuk membela, memberi syafaat dan menjadi taruhan kepada umatku nanti di akhirat. Itu Nabi SAW. Supaya apa? Supaya ketika nanti aku wafat, jangan sampai kamu tidak bersabar, kamu dalam keadaan tidak rida. Itu yang Nabi SAW juga ingatkan kepada umat ataupun kepada para sahabat khususnya, dan juga kepada isteri-isteri dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai kita dalam hadis yang memperkatakan tentang kewafatan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi insya-Allah selepas ini saya akan rangkumkan daripada awal rentetan daripada sampai membawa kepada kewafatan Nabi SAW, supaya kita mudah-mudahan mendapatkan daripada maklumat dan juga pengetahuan tentang keadaan yang berlaku ini sampailah kepada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan berehat seketika kembali selepas ini menerusi Syama'il Ar-Rasul. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam sentiasa membalas perbuatan jahat dengan kebaikan, iaitu dengan memberi maaf dan melakukan kebaikan sebagai penawar yang lebih baik daripada racun. Baginda meyakini dan membuktikan bahawa kasih sayang dapat mengatasi kebencian, kekejaman pula dapat ditewaskan oleh kemaafan. Dengan sifat pemaaf baginda, Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan orang ramai daripada permusuhan dan perbuatan jenayah, lalu menjadikan mereka sebagai saudara seagama. Baginda merupakan gambaran yang tepat tentang ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tidaklah sama kesan dan hukumnya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila kamu berlaku demikian, maka orang yang menyimpan rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah sahabat yang karib. Surah Fussilat ayat 34. Petikan daripada buku Ensiklopedia Sirah, terjemahan hasil karya Afzalur Rahman. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Jadikan IKIM teman anda tak kira di mana juga anda berada dalam Syama'il Ar-Rasul bersama dengan saya Faiz Haji Osman dan juga Tuan Guru kita Habib Najmuddin Osman Al-Khirit, berbicara dalam Syama'il Ar-Rasul kita pada minggu ini, sambungan dalam bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah dengarkan 2 hadis yang terakhir dalam bab ini dan insya-Allah kita nak sambung pengajian kita malam ini bersama dengan Habib. Silakan Habib. Baik, alhamdulillah. Jadi insya-Allah di kesempatan yang diberikan ini, insya-Allah kita cuba untuk rangkumkan daripada peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat berlaku ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit ini bermula daripada 29 Safar. 29 Safar, di penghujung bulan Safar, ketika Nabi balik daripada Baqi' setelah menguruskan satu jenazah,
Kemudian Nabi SAW dilihat keadaan pening Nabi SAW, dan Nabi SAW pingsan dan panas badan baginda Rasulullah SAW, sehingga disebutkan oleh para sahabat pada waktu itu dapat merasai kepanasan Nabi SAW itu di atas serban baginda Rasulullah SAW. Maknanya macam tembus punya panasnya badan Nabi SAW. Kemudian Nabi dipapah ketika itu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Nabi pada waktu itu masih lagi boleh untuk mengimamkan solat, dan Nabi masih lagi pada waktu itu giliran Nabi SAW di rumah-rumah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seminggu dalam masa tempoh kewafatan Nabi SAW itu, mula Rasulullah SAW ditimpa satu sakit yang lebih berat, yang sehingga Nabi SAW bangun, Rasulullah akan mengatakan, giliran siapa lagi, maknanya Nabi SAW bagi tahu, mana nak ingatkan agaknya ke mana giliran Nabi SAW. Maka isteri-isteri Rasulullah yang ketika itu berkumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha, mereka memahami maksud Nabi SAW yang merasa tanggungjawab untuk adil kepada isterinya. Mereka sendiri dengan relanya mengatakan, wahai Rasulullah, kamu berehatlah di rumah Aisyah, tak perlulah datang ke rumah kami lagi. Dan ini dengan keridaan dan kerelaan daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah pada waktu itu sempat menjadi imam sampai pada hari Khamis. Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Pada hari Khamis, lebih kurang dalam 8 Rabiul Awal atau 7 Rabiul Awal, Nabi SAW sempat menjadi imam pada waktu maghrib. Setelah maghrib, Nabi SAW pingsan dan dipapah masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika masuk Isyak, Nabi bangun. Nabi mengatakan, dah masuk ke waktu solat, seperti mana hadis yang pernah kita baca sebelum dalam bab ini sebelum ni. Nabi tanya, dah masuk ke waktu solat, suruhlah pada Bilal untuk azan, dan juga suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Kemudian Rasulullah pingsan balik. Kemudian Nabi bangun lagi, dah masuk ke waktu. Kemudian Nabi kata, suruh Bilal untuk azan. Kemudian suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Kemudian pingsan lagi Nabi SAW. Kemudian Nabi bangun lagi. Kemudian Aisyah mengambil kesempatan untuk beritahu, wahai Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ni ayah aku kenal dia. Dia kalau jadi imam nanti, dia selalu menangis kalau baca Quran, dan juga pasti dia akan sentiasa menangis kerana sedih melihat keadaanmu, wahai Rasulullah. Aku bimbang dia tak mampu menjadi imam. Maksudnya nanti jadi imam dia menangis. Rasulullah SAW pada waktu itu tetap dengan arahannya, tetap dengan pemilihan Nabi SAW. Maka setelah itulah Sayyidina Abu Bakar mula menjadi imam semenjak solat Isyak pada Khamis malam Jumaat tu, sampailah pada hari Isnin. Maknanya kalau dikira jumlah solat yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampailah kewafatan Nabi adalah sebanyak 17 waktu. 17 waktu yang dipimpin menjadi imam oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab ada satu waktu yang nanti kita lihat sebelum wafat Nabi SAW, satu atau 2 hari sebelum tu Nabi sempat keluar. Dan juga pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar yang nak menjadi imam, sedang menjadi imam pada waktu itu nak undur, dan Rasulullah bagi isyarat untuk teruskan. Tapi Rasulullah melihat Sayyidina Abu Bakar tetap juga undur, maka Rasulullah SAW minta papah untuk berada di sebelah kiri, di depan Sayyidina Abu Bakar di sebelah kiri, untuk menjadi imam, dan Sayyidina Abu Bakar pula menjadi makmum yang kemudian menjadi mubaligh. Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah tak boleh nak takbir kuat-kuat dah, sebab Rasulullah pun tak berapa kuat pada waktu itu, tapi tetap menjadi imam. Maka Sayyidina Abu Bakar lah yang menyambung suara baginda Rasulullah SAW sekali pada waktu sebelum wafat Nabi SAW. Tapi yang sebelumnya, daripada semenjak hari Khamis malam Jumaat tu, Sayyidina Abu Bakar lah yang memimpin imam kepada para sahabat. Baik. Jadi sebelum dan juga Rasulullah SAW sempat keluar, sebelum Rasulullah kita kata sakit kuat tu, Nabi beberapa kali selalu akan mengambil peluang berpesan, mengingatkan, berkhutbah
dan dapat dirasai bahawa khutbah Nabi ini satu khutbah yang perpisahan. Macam tu, rasa macam tu sebab isi-isi kandungan khutbah Nabi. Apatah lagi pada 1 atau 2 hari sebelum wafat Nabi SAW, Nabi ketika mana minta kepada keluarganya untuk siramkan Nabi dengan air dan kuatkan ikatan Nabi SAW di kepala baginda Rasulullah SAW, dan Nabi diminta untuk dipapah keluar daripada rumah Nabi SAW. Dan Nabi SAW pada waktu itu sempat menyampaikan khutbah, dan dikatakan itulah khutbah terakhir Nabi SAW. Di antara kandungan khutbah itu disebutkan dalam riwayat adalah Nabi pesan bahawa kalau sekiranya Rasulullah wafat dan dikuburkan, jangan sampai kubur Nabi ini dijadikan seperti sembahan. Maknanya jangan disembah kubur Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi jangan jadikan kuburku sebagai tempat persembahan atau sembahan, kata Nabi SAW. Seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Tapi para pendengar kena faham, kena bezakan di antara orang yang ziarah kemudian mengangkat doa kepada Allah, memohon di hadapan makam baginda Rasulullah, itu bukan sembahan. Ini nanti orang confuse, ingat itu maknanya Nabi Rasulullah dah larang dah sebelum wafat. Itu bukan menyembah. Ada berbeza dengan berdoa kepada Allah, memohon dengan keberkatan Rasulullah SAW dengan menyembah. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahli kitab ni yang dulu ni, mereka memang sujud betul dekat atas kubur tu. Mereka mempertuhankan, seperti mana orang Nasrani menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Begitu juga sebahagian orang Yahudi menganggap Uzair itu sebagai anak Tuhan. Itu beza dengan orang Islam yang kalau ziarah tu dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah dengan keberkatan baginda Rasulullah SAW, itu tidak boleh disebut sebagai menyembah. Ini kalau orang yang menganggap begitu, maknanya dia sendiri telah salah di dalam mentafsir maksud masjidan atau menjadikan kubur itu sebagai masjid, tempat sujud. Jadi itu kena faham betul-betul. Tapi Nabi bagi ingat, dan Alhamdulillah ingatan Nabi ini sampai zaman kita dan insyaAllah sampai akhir zaman terjamin tidak ada orang yang menyembah Nabi SAW. Tidak ada orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Allah jaga kekasihnya Nabi Muhammad SAW daripada dakwaan-dakwaan seperti itu. Tapi orang lain yang menganggap dirinya Tuhan tu ada. Tapi tak ada dalam umat ni yang menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Tak ada dalam sejarah lagi. Faiznya kalau kita tengok tak ada. Tapi orang yang mengaku Tuhan ada. Jadi penguasa langit, ada yang kata dia Tuhan, itu ada. Tapi kalau yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tak ada lagi. Yang ini kita Alhamdulillah, maknanya Nabi pesan dan pesanan itu sentiasa terpahat sehingga ianya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga pada ketika Nabi SAW sempat berkhutbah dan mengadakan pertemuan dengan sahabat, Nabi ketika itu kita panggil memberitahu siapa yang nak buat tuntutan. Kalau ada Nabi pernah buat salah, kalau ada mungkin Nabi SAW ada sesuatu, siapa yang nak tuntut balas, silakan. Itulah yang ada riwayat dalam Tabrani dan yang berlaku kepada seorang sahabat bernama Uqashah. Itu ceritalah, ada yang mengatakan hadis itu dhaif dan sebagainya. Tapi disebutkan pada waktu itu sempat ada sahabat yang meminta untuk dikisas, maknanya balas balik. Yang dia kata dia pernah dipukul lah, macam terkena apa yang disentuh oleh Nabi. Tapi rupanya sebenarnya bukan dia nak balas. Walaupun pada waktu itu sahabat-sahabat mengatakan sampai hati kamu nak buat dalam keadaan Nabi sakit, rupa-rupanya dia nak ambil kesempatan pada waktu itu untuk melekapkan atau untuk menyentuhkan kulitnya kepada kulit Nabi SAW yang mulia itu. Kan dia kata, dia mengatakan bahawa setiap kulit yang menyentuh kepada kulit Nabi SAW tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi dia nak ambil peluang itu. Jadi itu Nabi buka peluang pada waktu itu. Kemudian di antara yang Nabi pesan juga, dia terakhir itu Nabi berpesan untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Masya Allah. Sebab apa? Mungkin ini jugalah bagaimana kita kata mukjizat Nabi SAW, tahu bahawa nanti ketika Rasulullah wafat, pastilah. Dan Nabi sebenarnya pernah sebut dulu masa dekat Mekah, mana waktu ketika Nabi SAW selesai dari peperangan Hunain dan orang Ansar seolah-olah terasa Rasulullah macam melebihkan kepada orang-orang Quraisy. Tapi Nabi kata, tak, sebenarnya kamu mendapatkan satu hadiah lebih besar daripada mereka, iaitu kamu dapat Rasulullah SAW. Tapi Nabi kata kamu akan rasa didiskriminasikan nanti. Mungkin perasaan manusia, khususnya dalam pelantikan khalifah nanti. Sebab Nabi pernah mengatakan khalifah itu daripada Quraisy. Jadi
mungkin kamu akan rasa macam itu, tapi jangan bimbang, kamu dapat Rasulullah SAW. Kamu dapat lebih utama daripada itu. Dan Nabi sendiri pesan kepada semua. Nabi kata pesan buat baik kepada orang Ansar. Bahkan Nabi pernah mengatakan hubul ansar minal iman. Cinta orang Ansar daripada iman. Barang siapa yang cinta Ansar, cinta aku. Siapa benci Ansar, benci aku, kata Nabi SAW. Ini kedudukan orang-orang Ansar. Dan Nabi sentiasa pesan begitu supaya orang Ansar pun tahu bahawa mereka ni tidak pernah dibelakangkan ataupun dikemudiankan oleh Nabi SAW. Walaupun dalam satu hal mereka seolah-olah rasa mereka ketinggalan daripada orang-orang Quraisy, khususnya orang Muhajirin mungkin, tapi Nabi berikan satu fokus di dalam khutbah dia, di antara khutbah yang terakhir. Dan di antara yang Nabi pesan juga, Nabi pesan supaya Nabi bagi tahu bahawa seorang diberikan pilihan untuk dia dapat kenikmatan dunia atau kembali kepada Tuhannya, maka hamba itu memilih untuk kembali kepada Allah. Nabi sebut dalam khutbahnya begitu, yang sehingga menyebabkan Abu Bakar Siddiq bangun seolah-olah meracau pada waktu mengatakan, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, aku gadaikan ibu dan ayahku demi untukmu wahai Rasulullah, aku gadaikan anak-anakku, hartaku untukmu wahai Rasulullah. Sehingga orang mengatakan, kenapalah Abu Bakar jadi begitu? Tapi Abu Bakar faham hamba yang dimaksudkan Rasulullah adalah Nabi SAW, dan dia tahu dia akan kehilangan teman yang paling dikasihi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi pada waktu itulah kita kata detik-detik Nabi SAW sempat keluar dan sempat berkhutbah, sempat juga menjadi imam kali terakhir kepada para sahabat. Kemudian Nabi SAW sudah ditimpakan satu sakit yang lebih teruk. Cuma pada pagi 12 Rabiul Awal, subuh, ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada sahabat, Nabi sempat pada waktu itu menjengah daripada pintu rumah Nabi SAW, melihat kepada para sahabat yang pada waktu itu cahaya Nabi, wangi Nabi itu meresap masuk ke dalam masjid, dan para sahabat dapat melihat, sedang salat ni tapi dapat melihat Nabi SAW. Sehingga disebutkan hampir-hampir para sahabat ni nak berhenti solat kerana mereka rindu Nabi, mereka tahu dah risau Nabi. Tiba-tiba Nabi sempat jengah dan Nabi senyum kepada mereka. Maka inilah senyuman terakhir Nabi yang dapat dilemparkan kepada para sahabat di waktu subuh daripada 12 Rabiul Awal itu. Kemudian Nabi masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian setelah itu Nabi SAW memanggil keluarganya. Di antaranya dalam hadis yang awal tadi kita sebutkan, Nabi panggil Sayyidah Fatimah dulu. Pada waktu matahari dah mula naik tu, panggil Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah pun menyebut alangkah sakitnya. Rasulullah kata, tak ada lagi keluhan ayahmu, tak ada sakit akan ditanggung oleh ayahmu. Lepas tu kemudian dibisik kepada Sayyidah Fatimah seperti mana kita sebutkan. Kemudian panggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Kemudian Nabi sempat pada waktu, saya lupa, ada beberapa peristiwa berlaku pada waktu hari yang tak salah saya pada hari yang ke-4 sebelum kewafatan Nabi, 5 atau 4 sebelum kewafatan Nabi. Sebenarnya Nabi SAW ketika sakit kuat tu, sahabat-sahabat ada yang kumpul di rumah Nabi. Nabi SAW minta pen dan juga kertas. Nabi nak tulis wasiat. Tapi pada waktu tu Nabi sakit kuat. Nabi dah macam sakit sangat, nampak ketika tu kesakitan yang tanggung oleh Nabi. Sayyidina Umar kata begini, tak perlulah wahai Rasulullah, maksudnya janganlah sampai dibebani dengan perkara ini wahai Rasulullah, biarlah Rasulullah berehat, kan? Jadi ada sahabat kata tak, tulis. Jadi satu macam nak bergaduh pula ke dalam tu. Dengan sebab itulah Nabi tak jadi tulis. Jadi kita ambil pengajaran juga, bukanlah sahabat ni maknanya suka bergaduh, tidak. Tapi maklumlah mereka berhadapan dengan orang yang sangat dikasihi. Ada yang nak suruh rehat, ada yang kata penting kalau Rasulullah dapat pesan, kan? Masing-masing ada ijtihad masing-masing. Tapi sebab perselisihan itu kurang digemari, dan selalu kita sebut apabila adanya perselisihan, pergaduhan ni, maka akan diangkat rahmat Allah. Walau ini bukanlah maknanya sahabat diangkat rahmat dari sahabat, tapi itu sebagai satu simbolik. Maknanya kalau orang ni suka bergaduh, kan, kalau masjid bergaduh, masjid tempat rahmat Allah, tapi sebab selalu bergaduh diangkat rahmat dari situ, rugi. Jadi jangan sampai kita ni asyik nak bergaduh je. Tak salah untuk musyawarah, tak salah kita dalam salah berselisih pendapat, tapi jangan sampai kita memutuskan silaturahim dalam bergaduh. Yang ini yang akan mengangkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak jadi Rasulullah SAW tulis wasiat dia.
Itu yang berlaku lah di penghujung-penghujung tu. Jadi pada pagi 12 Rabiul Awal tu Nabi panggil Sayyidina Fatimah, panggil Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Nabi sempat berpesan pada waktu itu secara umumnya kepada umat. Nabi mengatakan as-salah, as-salah. Nabi ingatkan tentang solat. Dan au ma malakat aymanukum, iaitu jagalah hamba-hamba. Jadi disebutkan Nabi pada satu hari sebelum kewafatan Nabi, hari 11 lah Rabiul Awal ni, Nabi merdekakan semua hamba dia. Nabi infakkan semua harta dia. Ada 7 dinar kalau salah, atau dirham yang ada masih dari dalam simpanan Nabi, Nabi sedekahkan. Dan semua peralatan perang Nabi pun Nabi dah bagi-bagikan. Nabi dah sedia dah pada waktu itu meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa pun. Nanti kita akan tengok apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam bab yang seterusnya, insya-Allah. Jadi pada hari ke-12 tu jadi demikian. Jadi sampailah selesai Nabi sebutkan tentang perkara itu, maka tinggallah Aisyah dengan Rasulullah di atas ribaan. Maka Rasulullah atas riba Sayyidina Aisyah. Pada waktu itu Sayyidina Aisyah melihat Rasulullah semakin tenat. Pada waktu itu masuk Abdurrahman bin Abbas, anak kepada sepupu Rasulullah SAW. Dia di tangan dia tu ada pegang siwak ataupun kayu sugi. Nabi SAW melirikkan mata dia. Sayyidina Aisyah faham bahawa Rasulullah SAW nak untuk bersiwak, maka Sayyidina Aisyah pun minta diambil, kemudian kerana dia agak keras dimasukkan ke dalam mulut Sayyidina Aisyah dulu, dilembutkan dengan air liur bagi Sayyidina Aisyah, kemudian diberikan kepada Rasulullah. Kata Aisyah, Rasulullah bersiwak dengan siwak yang terbaik pada waktu itu, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menyebut, Nabi sebut apa? Nabi kata Allah ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kemudian Nabi mengatakan ma'ar rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la, Allahumma rafiqil a'la 3 kali. Kemudian terkulailah Nabi SAW berpisah jasad ruh yang mulia Nabi SAW dari jasadnya yang mulia. Dan itulah perkataan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di atas ribaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perkataan yang Nabi sebut terakhir tadi, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, maksudnya bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kemudian Nabi mengatakan bersama teman yang termulia tertinggi, iaitu Allah SWT. Kemudian ya Allah, bersama teman, dekatkan aku denganmu ya Allah, dekatkan dengan Rafiqul A'la, iaitu Allah SWT. 3 kali Nabi disebutkan jari Nabi menunjuk ke atas. Kemudian terkulailah tangan mulia baginda Rasulullah menandakan kewafatan Nabi SAW yang berlaku pada duha 12 Rabiul Awal, iaitu pada tahun ke-11 Hijrah, pada umur Nabi 63 tahun. Kemudian setelah itu diberitakanlah kewafatan Nabi, yang menjadi satu goncangan hebat kepada para sahabat, yang ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga diterima sepenuhnya pada petang 12 Rabiul Awal. Kemudian barulah setelah itu mula diuruskan jenazah baginda Rasulullah yang mulia itu pada hari Selasa, dimandikan oleh keluarga terdekat daripada orang-orang keluarga adik-beradik lelaki daripada ayah baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Al-Abbas, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, begitu juga Al-Fadal, begitu juga Al-Qutham, di antaranya juga adalah Usama bin Zaid, dan beberapa sahabat, beberapa keluarga Nabi SAW dan bekas hamba Rasulullah SAW. Kemudian pada malam Rabu itu, pada waktu itu mulalah disolatkan. Setelah diuruskan tu, Nabi SAW dikafankan dengan kain daripada putih. Pada waktu itu tidak dipakaikan serban, tidak dipakaikan jubah, dipakaikan kain putih 3 helai ke tubuh mulia Nabi SAW. Kemudian masuklah sahabat. Pada waktu pertama Nabi kata tinggalkan dulu, iaitu akan solat dulu Jibril, kemudian Mikail, kemudian Israel, iaitu malaikat maut dan juga yang lain. Kemudian barulah setelah itu akan solat. Kamu masuklah, barulah masuk keluarga Nabi solat. Setiap orang tidak solat sendirian. Kemudian masuklah para sahabat 10, tapi tidak berimam, masing-masing solat sendiri, menyolatkan jenazah yang mulia Nabi SAW sampai selesai. Kemudian malam itu barulah dikuburkan jasad yang mulia ini. Yang menggali kubur itu adalah Abu Talhah,
di atas tempat Nabi wafat tu diangkat kain alas tu dan dikorek tanah tersebut untuk diletakkan jasad yang mulia itu pada malam Rabu, pada pertengahan malamnya. Maka selesailah pada waktu itu pengurusan daripada pengemumian insan agung baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini rintitan daripada awal lah yang kita boleh tengok sama-sama, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dengan apa yang kita sebutkan ini akan memberikan kepada kita satu impak, kesan. Apa dia kesannya? Iaitu apabila kita mendengar insan yang mulia, yang agung dalam keadaan seperti itu, pastilah sepatutnya kita lebih lagi mengasihi, mencintai. Begitu juga kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW sentiasa menitik beratkan daripada solat jamaah. Begitu juga Nabi SAW menitik beratkan umat, sentiasa ingat kepada umatnya walaupun di hujung daripada umur, walaupun bukanlah kalimat terakhir Nabi kata umati, tapi Nabi sempat pesan kepada umat ni sebelum itu, sebelum Nabi ucapkan ucapan Ar-Rafiqul A'la tu, Nabi pun sebenarnya sempat berpesan-pesan, antaranya supaya menjaga solat dan juga menjaga daripada kebajikan hamba. Ini perhatian Nabi SAW. Jadi itulah sikit ya Faiz, sedikit kalau kita kata kita boleh cuba untuk menelusuri keadaan itu. Ialah kalau kita dah cerita ni, kadang-kadang kita sendiri pun sedih. Kita rasa mengenang kembali keadaan itu, tapi janganlah sampai sedih itu ketika dengar peristiwa kewafatan tu, tapi kita amal kita, perbuatan kita tak nak ikut Nabi SAW. Tapi kalau kita betul-betul kasih kepada Rasulullah SAW, biarlah kita ikut Nabi SAW, biarlah kita buat sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, dan itu adalah yang lebih menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Saya jazakallah khair Habib untuk perkongsian kita pada minggu ini, menutup pertemuan untuk Syama'il Ar-Rasul minggu ini dalam bab kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan kembali semula minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, Rabu 9 malam, dan insya-Allah kita masuk bab apa yang diwariskan, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda terus setia bersama-sama kami. Terima kasih banyak Habib, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Yang terlepas ikuti Syama'il ini, kita akan kembali semula minggu hadapan, hari dan waktu yang sama, 9 malam setiap hari Rabu, dan insya-Allah boleh dengarkan juga ulangannya hari Sabtu 10 malam di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ibu 102.7 FM. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tahu rahsia untuk cergas sentiasa, senyuman ceria, riang sepanjang masa, minuman lazat, sungguh nikmat. Abang mahukanlah susu kambing kakak, pun mahukanlah susu kambing adik, mahukanlah susu kambing. Tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Terima kasih kepada para pewakaf yang terus setia menyokong Perbadanan Wakaf Selangor. Pewakaf kini lebih mudah dengan aplikasi Snap and Pay. Jangan lupa download aplikasi Snap and Pay, lebih mudah, cepat dan selamat. Layari laman web Perbadanan Wakaf Selangor www.wakafselangor.gov.my. Follow Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03 5518 8001 untuk info lanjut. 03 5518 8001. Jom berwakaf bersama Perbadanan Wakaf Selangor. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja, tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baru bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran.
Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemujizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Peningkatan kes penipuan penjualan topeng muka di laman sosial meningkat dengan mendadak dan membimbangkan. PDRM menasihatkan pembeli supaya berhati-hati ketika membuat pembelian atas talian, terutamanya pembelian topeng muka. Semak akaun bank di aplikasi Check Scammer CCID atau laman web Semak Mule sebelum membuat transaksi. Pesanan semak sebelum transaksi dibawakan oleh IKIM, Inspirasi Inforia Islami. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bos, saya keluar kejap ya. Pergi bayar zakat. Syarikat kita kan buat potongan zakat bulanan. Keluar buat apa lagi? Saya tak tahu pun. Macam mana tu bos? Pergi isi borang kad bahagian gaji atau nak senang lagi, daftar di ptg.zakat.com.my. Lagipun sekarang PPZ Mawid tengah buat kempen skim potongan zakat bulanan. Oh iya ke? Mudahnya. Tak perlulah keluar lagi. Terima kasih bos. Layari ptg.zakat.com.my. Daftar sekarang. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu. Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa? Produk mesra wudu. Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja, tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baru bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemujizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kita ada rancangan kesihatan, membincangkan tentang tajuk isu kelahiran selamat. Kita bersama dengan dua wakil dari Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Puan Zuhailah Muhammad Syafawi dan juga Dr. Sakinah Sulong pagi ini ya. Dan pagi ni kita macam feeling berada dalam labor room lah kan. Sebab tu orang kata pahala bersalin ni ibarat pahala orang berjihad. Kita kata meninggal sebab tu melahirkan. So kalau ada orang nak pandang ringan pada bersalin ni, macam dia kata, oh aku dulu 2-3 kali bersalin kat rumah tak ada masalah. Janganlah macam tu. Jangan. Kita tak tahu. Sebab contoh macam yang Puan Zuhailah cerita, dia tak ada faktor risiko pada awalnya. Tapi bila benda tu berlaku, kalau tanpa direzekikan bersalin dekat hospital dengan ada pakar, saya tak tahu apa jadi. Saya cakap dengan Puan Zuhailah, you are a very lucky. Sebab kalau tak ditangani dengan cepat, memang saya takkan jumpa dia kat sini. Itulah fikiran doktor-doktor yang bila kadang-kadang kita bagi nasihat dekat ibu, ibu pergilah hospital.